العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan kebesaran Allah dari syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Masih lagi dalam tajuk antara adab dan pergaulan. Perintah yang demikian itu ialah sebahagian daripada hikmah yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad oleh Tuhanmu. Dan ingatlah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, kerana akibatnya engkau akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela lagi tersingkir daripada rahmat Allah. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu dan dia mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dalam kalangan malaikat? Sesungguhnya kamu berkatakan dusta yang amat besar. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktikad dan tauhid dengan pelbagai cara dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat, memahaminya dan mematuhi kebenaran. Namun penerangan yang pelbagai cara itu telah menjadikan mereka bertambah lari daripada kebenaran. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كما
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Dalam tajuk sanggahan terhadap orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah ada tuhan-tuhan yang selain daripada Allah, sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah tuhan-tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai arash dan kekuasaan yang mutlak. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia daripada apa yang mereka katakan itu dengan ketinggian yang besar. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucapkan tasbih, yakni puja-pujian bagi Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengannya, memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih pujian mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dalam tajuk orang kafir tidak dapat memahami Al-Quran. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, wahai Muhammad, kami jadikan di antara engkau dan yang tidak beriman kepada hari akhirat itu suatu dinding yang tertutup. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا.
Dan kami jadikan tutupan yang berlapis-lapis atas hati mereka juga sebagai penyumbat pada telinga mereka yang menghalang mereka daripada memahami dan mendengar kebenaran Al-Quran. Dan sebab itulah apabila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja dalam Al-Quran, mereka berpaling melarikan diri. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran semasa mereka mendengar bacaanmu, wahai Muhammad. Dan semasa mereka berbisik-bisik, iaitu ketika orang yang zalim itu berkata, kamu tidak mengikut melainkan seorang yang disihir. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Lihatlah wahai Muhammad, bagaimana mereka menyifatkan engkau dengan yang bukan-bukan. Maka dengan sebab itu mereka sesat sehingga mereka tidak dapat mencari jalan kebenaran. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Dalam tajuk cara membantah keingkaran kaum musyrikin. Dan mereka berkata, adakah sesudah kita menjadi tulang dan benda yang reput, kita akan dibangkitkan semula dengan kejadian yang baru? Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. InsyaAllah kuliah subuh kita pada pagi yang mulia ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syarizan. Terima kasih. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama dan selamanya, marilah kita memanjatkan segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi dilimpahkan ke atas kita taufik, yang ini keinginan untuk kita melaksanakan kebaikan, dan hidayah, yang ini panutan ataupun petunjuk daripada Allah untuk kita meneruskan ibadah kita dalam membenarkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi hari ini, kita minta pada Allah Ta'ala agar dikekalkan nikmat taufik dan hidayah itu ke atas diri kita, sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, tuan-tuan. Masya Allah, hari ini sudah masuk 24 hari bulan Ramadan. Kita berbaki lagi beberapa hari lagi menjelang hari kemenangan umat Islam, iaitu 1 Syawal. Namun setiap hati orang beriman mesti ada perasaan sedih kerana bulan Ramadan akan berlalu
tidak akan lama lagi. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila kita nak tahulah masa kita dah semakin hampir dengan bulan Syawal, janganlah goyang kaki kat rumah lagi tuan-tuan, kan? Janganlah asyik tidur baring yo, kan? Tingkatkan amalan, kan? Bagi kata orang tuan-tuan, pulun gila-gila lah, kan? Pulun selagi boleh, kan? Buat tuan-tuan. Macam orang kojo, kan? Orang kojo bila tahu ada OT, semua nak pulun, kan? Kilang ini kata contoh, ada tu kilang buat sorting, dia punya barang-barang tu kena sorting. Semua pekerja diminta OT, berobot tuan-tuan, kan? Dibayar triple. Oh lagilah. Ini 10 hari bulan 10 terakhir Ramadan ini kita definisikan sebagai happy hours lah. Happy hours kita. Habis tu Ustaz, malam Lailatul Qadar tu apa Ustaz? Malam Lailatul Qadar tu jackpot. Faham tuan? Makan tak habis tuan. Jadi bila nak ambil, sekarang lah, kan? Sekarang kena gila-gila tuan. Gasak rumah kita, bangun 3 pagi, 4 pagi, jom kita iktikaf di masjid, kan? Tak dapat tidur baring tak apalah, dapat semayang niat iktikaf ni, dapat pahala. Napas-napas yang keluar tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah tingkatkan kebajikan pahala kita. Inilah bekal tuan-tuan. Nak cari sehari dua punya hidup. Kita ni hidup tak lama tuan-tuan, lagi sehari dua lagi ya. 2-3 hari lagi nak balik dah tuan-tuan. Kita takkan hidup selama-lamanya kat dunia tuan-tuan. Jadi sekarang ni bulan Ramadan, ambillah peluang. Nak tunggu tahun depan tu, tulis tu, kan? TV tu, kan? Bila masuk bulan Ramadan, buatlah amalan sebanyak mungkin, kerana tahun depan tak ada ganti, tak ada jaminan. Kawan-kawan kita ramai dah pergi dah, kan? Belum Ramadan tu dah pergi dah. Ini bulan Ramadan ni pun ramai dah. Berapa banyak jenazah dah masuk dalam ni, kan? Kita tunggulah turn kita tuan-tuan. Tapi sekarang tengah hidup ni tuan-tuan, pulun lah, kan? Bak kata apa tu, Ranger Sarawak, kan? Agi hidup, agi ngelaban, kan? Siapa lu anggota tentera tahulah, kan? Agi hidup, agi ngelaban tuan-tuan, kan? Tentera senyum lah, kan? Tahu lah tu. Selagi hidup, lagi pulun. Sebab lepas pada tu tuan-tuan dah tak ada. Jadi di dunia ini tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah kehidupan yang mana tempat kita berpenat-penatan, berpenat-penatan, menangis-nangis, tempat kita menyesal-nyesal di dunia. Sebab dekat akhirat dah tak guna menyesal tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan menangislah kat akhirat nanti, kita lah menangislah, keluar air mata darah, air mata nanah keluar pun, tak keluar 2 biji mata pun tuan-tuan, tak boleh balik kat dunia lagi lah. Tak boleh. Jadi sekarang lah di dunia ni kita nak pulun habis-habisan, menyesal tak sudah sekarang. Orang tua-tua kata pun tuan, menyesal dahulu apa? Pendapatan. Menyesal kemudian tak guna. Sekarang nak menyesal, doa kita nangis, ya Allah, saya menyesal ya Allah, mudah-mudah lu tak solat ya Allah, saya menyesal ya Allah, kan? Tapi kami tahu ya Allah, Engkau Maha Pengampun pada hamba-Mu ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Kita tak boleh nak rancang akhirat kita di akhirat tuan-tuan, kan? Kita kat dunia ni boleh merancang kan, kat dunia kan. Kita nak merancang dunia kita pun boleh kat dunia, dan nak merancang akhirat kita pun di dunia. Masuk alam kubur tak dapat kita nak rancang tuan-tuan. Abang esok macam mana ni, alam kubur apa rancangan abang? Saya tak ada rancangan Ustaz. Bila tu kan saya masuk kubur saya boleh rancang, tak dapat tu. Kan? Time tu masuk kubur nak merancang nak dapat syurga tak dapat dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dah dengar dah nampak akhirat. Nak balik ke dunia nak tak dapat dah tuan.
Jadi untuk merancang akhirat kita tuan-tuan, jadikanlah marhalah Ramadan kita ini sebagai madrasah untuk kita memulakan titik awal untuk kita merancang masa depan akhirat kita. Kalau dulu tuan-tuan iklan TV kata apa, carumlah dalam sekian-sekian untuk menjamin masa depan anda. Potonglah setiap bulan KWSP untuk masa depan anda. Potonglah sokso untuk masa depan. Kita pun buat tak potongan kita tuan-tuan, setiap bulan sedekah, zakat, infak, wakaf untuk merancang akhirat kita. Pernah buat tuan-tuan? Dunia ni tuan-tuan, kalau kita rancang insurans kita, rancang EPF kita, rancang sokso kita, kalau dapat gaso, dapat lah. Kok macam ni orang lain gaso, anak kita gaso. Kalau anak kita orang soleh, syukur. Tiap bulan dia salurkan ni untuk ni arwah Pak Sam hari ni, sokso dia ni dia punya penakat makin dapat dalam 3,000 lebih. Nah, ambil lah 2,000 untuk madrasah, 1,000 lagi untuk anak-anak. Okey lah. Oh, rumah kita sekian, besok dia pun muda lagi kahwin, habis penakat kita pun dia tala kan. Jadi tuan-tuan, buatlah tuan-tuan di dunia kita ni urusan akhirat kita rancang. Berapa ada satu bulan? Gaji kita 3,000. Tak luak tuan-tuan, letaklah 100 untuk madrasah, untuk masjid, untuk wakaf. Dengar masjid tu buat wakaf pun letak. Berapa nak pakai? 3,000, saya bagi 200. Besok saya ada tambah lagi. Itulah tuan-tuan kita punya belanja besok di akhirat besok. Nak masuk kubur ada belanja Kat masyar ada belanja. Kat dunia ni kadang-kadang anak-anak kita jalan jauh pun dah ambil alung 100 buat belanja kan. Belanja kita di akhirat ni, itulah kita buat sekarang. Nak berganda lagi tuan-tuan, buat bulan Ramadan. Buat bulan Ramadan. Pahala sunat digandakan sebagai pahala wajib. Pahala yang wajib digandakan 10 kali wajib. Tu bahkan lebih pada tu bighairi hisab. Bila nak buat tuan-tuan? Kau jap lagi. Jangan kau jap lagi tuan-tuan. Sekarang keluar ada masjid ni, nampak tabung berapa ada poket. Letaklah banyak-banyak sikit. Jangan letak duit biru kan. Letaklah ungu kan, merah ke, oren ke, letaklah. Supaya tuan-tuan masjid dapat banyak buat program lagi. Banyak lagi manfaat pada umat dapat dilaksanakan. Ini letak duit biru, minta buat maulid besar-besar. Macam mana, kasihan lah. Pengurusi dah poling kepala dah. Macam mana dah buat nak panggil Habib Ali, panggil Habib sekian-sekian. Tapi awak letak tabung duit biru. Macam mana? Buat majlis, buat khatam Quran, buat tahlil, buat zikir perdana tuan-tuan, supaya orang dapat manfaat. Kita ini bulan Ramadan, jadikan sedekah ni vaksin kita. Vaksin di KKM kau nak ambil juga, tapi ni vaksin rohani kita ni. Ustaz ni kalau saya tak ambil ni mati kau Ustaz. Kau ambil kau tak ambil mati pasti. Ambil kau, saya dah 2 dos Ustaz. Bukan kita kekal selama-lamanya. Saya pun dah 2 dos juga. Besok mati tak mati. Orang ambil mati, orang tak ambil pun mati. Tapi vaksin dengan Allah bila kata nak ambil, sekarang buat sedekah. Nabi kata sedekah ini menghalang bala. Dengan sedekah ini Allah jauhkan bencana. Dengan sedekah ini Allah panjangkan umur. Dengan sedekah ini Allah sihatkan tubuh badan. Dengan sedekah ini Allah berkati hidup kita. Dengan sedekah sekian-sekian. Berapa banyak janji Nabi SAW dalam fadailu sedekah. Lambat tapi kita pernah buat tuan-tuan. Kita pernah tak berhajat. Kita ini tuan-tuan sedekah. Kita sedekah, kita bagi sedekah dengan perasaan dia memerlukan kita. Betul tak? Kadang-kadang orang datang tak sedekah bang, tolong sedekah bang. Kita bagi pun kerana dia ni nak perlukan sedekah ni, kita pun bagilah. Salah. Kita sedekah tuan-tuan kerana kita yang perlukan sedekah. Kita yang perlukan sedekah. Dia tu jamin rezeki Allah dah tentukan dah. Masjid ini dah ada peruntukan daripada Allah. Masjid ni dah ada peruntukan daripada Jabatan Agama Islam. Sekian-sekian. Tapi kita ni peruntukan kat siapa? Memang rezeki daripada Allah. Satu Allah kata wa mimma razaqnahum
Yunfiqun, daripada harta rezeki yang kami kurniakan tu kamu infak, sedekah. Itulah nak buat jalan jauh esok tuan-tuan. Panjang lagi jauh kita jalan ni. Kubur 10,000 masa, 10,000 tahun, mizan sirat 1,500 tahun, 500 datang, 500 menurun. Panjang lagi jalan kita ni. Tapi kita anggap singgit kita ni boleh solong kita, tak dapat dah. Buat betul-betul. Sedekah besar-besar. Barulah merancang masa depan akhirat kita. Nakkan syurga, nak besar-besar, nak mewah-mewah. Ya Allah, Allah merazukna jannatal firdaus. Ya Allah, gunakan jannat syurga firdaus. Tapi duit 10 sen dia letak. Boleh lah 5 sen nak bayar duit api, senang. Dia sangka baik pula. Bagi lebih tuan-tuan. Apa ni rumah Allah, tanggungjawab kita yang jaga. Walaupun kita tak ada jawatan dalam masjid, walaupun kita tak ada jawatan dalam madrasah, tapi itulah masjid kita, itulah madrasah kita. Bagaimana kita nak bantu? Panjangkan tangan. Nabi SAW bulan Ramadan, bulan puasa ini tuan-tuan, Nabi SAW bersedekah. Sahabat kata apa? Karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Bukan kencang macam ni tuan, tidak. Nak bagi tahu pun tuan, sedekah Nabi ni kena pada semua orang. Orang kaya dapat, orang miskin dapat, anak yatim dapat, anak-anak dapat, semua dapat sedekah daripada Nabi SAW. Di peringkat Baitul Mal kerja dia lah. Itu jangan dipertikaikan sebab dia yang mencari asnaf zakat. Kita ni tuan, bagian kita. Ustaz dia dah terima dah zakat, kau keluarlah sedekah. Kalau dia dah dapat zakat, tapi sedekah itu tak boleh keluar, bayarlah. Ini tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita nak ambil berapa hari lagi ni tuan-tuan. Nak sedekah pula. Sedekah pada setiap malam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi di akhir-akhir Ramadan. Buat setiap malam, masuknya malam saya sedekah. Mudah-mudahan kono jackpot. Jackpot pun tuan-tuan, Lailatul Qadar. Kono lah malam tu kita sedekah, bagi tutup orang pun tak tahu, letak dalam tabung. Kita dengan Allah yang tahu, letak segatui. Kono lah malam tu jackpot 7 pom naik kering kan. Botol rabu pahala kita tuan-tuan, makan tak habis. Jadi 10 malam tuan-tuan, laburlah tuan-tuan kata tuan-tuan. Tak rugi tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak tuan-tuan orang sedekah miskin melingkup? Pernah dengar tak? Pasal saya melingkup ni Ustaz, banyak sedekah. Itu pembongak tuan-tuan. Kan? Membongak. Semalam saya pergi Cyberjaya. Cyberjaya ada kilang panggil saya ceramah. Toke tu minta tanya apa formula untuk memajukan perniagaan. Saya kata, tuan sedekah. Tuan sedekah. Pada dasar tuan, memang sedekah ni pada dasarnya nampak pada segi fizikal dia mengurangkan harta, betul? Kalau kita ada 100 kan, kita keluar RM10, kurang tak? Tinggal RM90. Nampak macam kurang, tapi tidak. Itu pandangan kita di dunia fata morgana tuan-tuan, nampak macam kurang tapi tidak. Allah berkat. Kalau kita tengok segi riba ni, tahu riba kan? Kalau kita bagi 100, untung daripada 100 itu dapat lagi RM50. Dapat 150 bertambah tak RM50? Bertambah tak tuan-tuan? Bertambah. Tapi berkat tak? Berkat tak tuan-tuan? Tak berkat. Sebab rezeki kita ni bukan bergantung pada jumlah dan nilai. Kita ni mindset kena tukar tuan. Rezeki perkara lain, duit perkara lain. Itu senang kita. Rezeki perkara muribah, perkara yang gaib, kita tak tahu. Tapi duit orang, kalau kita ada RM100 pun tuan-tuan, belum tentu RM100 kita ni milik kita, betul? Macam kita dapat gaji lah, dapat gaji RM3,500. Oh ni rezeki saya. Belum rezeki lagi. Kereta sekian, rumah sekian, bini nombor 1 sekian, bini nombor 2 sekian, anak sekian. Congak balik. Rupanya kitanya belanja makan kita RM10.5 ayo 1 bulan. Kan?
Jadi rezeki kita tuan, niat sedekah, niat bantu orang, niat sumbang, niat masjid, sebagainya. Mudah-mudahan rezeki kita tu bertambah. Bertambah kemakmurannya di dunia dan bertambah berkahnya di akhirat. Besok inilah amalan-amalan yang akan datang. Solat kita, puasa kita tuan-tuan akan datang mengepung kita di akhirat, di kubur nanti. Quran semua akan datang. Setengah riwayat mengatakan bahawa bila anak Adam tu dimasuk dalam kubur, maka semua amal baiknya akan datang. Sedekahnya akan datang, lebih-lebih lagi Quran. Quran ni syafaatnya diterima. Seorang yang baca Quran, dia akan didatangi dalam kubur nanti dengan satu orang lelaki berwajah cantik untuk jaga kita. Puasa akan duduk di perut kita, solat akan duduk di kepala kita, sedekah akan duduk di keliling kita, supaya apa tuan-tuan, menjadi tameng ataupun perisai daripada azab kubur. Kita ini tuan-tuan dengan Al-Fadil Akhuna Ustaz Wadi Anwar cerita pasal kubur, ngomong-ngomong mulu rumah kita kan. Takut Ustaz. Dulu tidur berdua, tidur pada pandai-pandai pun pasang aircon. Tidur 8 jam. Ini dalam kubur, kalau kena bantai menyala sampai kiamat tuan-tuan. Tidur tak dapat. Dalam kubur panas, tak ada aircon nak pasang tuan-tuan. Tuan-tuan nak pasang aircon, pasang kat Nirvana tu, kat nilai tu. Boleh. Ada aircon bawah tu. Poning kan, macam-macam. Orang mati, dia pasang aircon dalam tu. Kata ni saya punya bapa mati nanti banyak panas dalam tu. Dia pasang aircon. Tu nama orang gila tuan-tuan. Jadi macam mana nak melepaskan perkara ini tuan? Itulah banyakkan solat, banyakkan sedekah, banyakkan infak, banyakkan zakat, santun orang susah, santun orang miskin, santun anak-anak yatim, bantu mereka-mereka yang tak berkemampuan. Inilah tugas kita di bumi Allah. Bukan goyang kaki selo panggung tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Di dunia ni kita kena buat. Sampai bila Ustaz? Sampai matilah. Habis tu matilah. Kalau mati macam mana Ustaz? Kalau mati tu besok, sampai besok je kita ibadat. Betul tak? Kalau mati tu besok, sampai besok je kita ibadat. Pulun gila-gila tuan-tuan. Kalau mati kejap lagi, kita buat ibadat. Kejap lagi ya, sampai kejap lagi ya. Jadi tuan-tuan, kehidupan kita ni lah kehidupan yang sangat sementara. Begitu juga Ramadan. Ramadan ni akan berlalu pergi. Tingkatkan upaya ibadah kita. Tangisi diri kita. Malangnya nasib kita ini. Kalau kita ni tak kembali pada Allah. Kalau aku tak kembali pada Allah, bilakah? Jangan tunggu kita kembali pada Allah dalam keadaan fizikal. Kembalilah pada Allah dalam bentuk kerohanian di dunia. Banyakkan ibadah, banyakkan sedekah, banyakkan amal jariah, beriktikaf. Allahu Akbar. Supaya apa tuan-tuan, amalan ini jadi sebati pada kita dan kita dapat amalkan selepas di bulan Ramadan. Selepas di bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti lepas bulan masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sebagainya. Bagaimana kelakuan kita di bulan Ramadan? Mudah-mudahan kelakuan itu dibawa di luar Ramadan. Akhirnya bukan bulan Ramadan saja yang kita menjalani hidupan di bulan Ramadan, tetapi setiap bulan akan menjadi bulan Ramadan pada kita. Saya ingat satu pesan Al-Alamah Al-Muhaddis Kabir Al-Syaikh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah. Beliau berkata, jalanilah hidupmu seperti Ramadan. Jalanilah hidupmu seperti di bulan Ramadan, nescaya kamu akan dapati kematianmu seperti menyambut Aidilfitri. Kami kalau kehidupan kita ni macam Aidilfitri ya tuan-tuan. Kematian kita ni macam orang-orang yang tak nak tengok bulan Ramadan. Kena puasa, kena sekian. Jadi kalau kehidupan kita ni macam bulan Ramadan, insya-Allah tuan-tuan, kematian kita nanti kita akan dapati itulah kegembiraan seperti mana kita gembira melihat anak bulan Syawal. Jadi sekian saja itu tuan-tuan, perempuan dimiliki Allah Ta'ala, perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan beberapa hari lagi bulan Ramadan ni kita jadikan azam kita untuk
beriktikaf, peluang-peluang iktikaf tu telah dibuka. Malam kita hidupkan dengan tarawih, hidupkan dengan tahajud, hidupkan dengan Quran, doa dan sebagainya. Buat satu malam tabung sedekah 10 terakhir Ramadan. Buat tabung sedekah 10 hari Ramadan. Kumpul-kumpul setiap bulan tu sampai cukup masuk sebelum masuk bulan Syawal dah disedekahkan. Mudah-mudahan amal-amal begini diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadikan bekalan kita untuk perjalanan kita yang panjang kelak. Wallahu taala alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih